Ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh sahabatku Mansul. Kisah ini berlaku pada awal tahun 2000 ketika dia bekerja di sebuah negeri di selatan tanah air. Untuk pengetahuan pembaca, Mansul bekerja sebagai kontraktor pendawaian. Tetapi dia bukanlah bekerja sendiri. Dia ada majikan yang akan menguruskan setiap kerja-kerja yang perlu dibuatnya setiap hari. Kumpulan Mansul ada 4 orang pekerja semuanya. Kebiasaannya mereka tidak bekerja tetap di satu lokasi. Mereka akan bergerak ke merata tempat bergantung kepada kerja yang perlu dibuat. Setakat ini Mansul dan rakan-rakannya sudah pusing satu semenanjung buat kerja pendawaian, terutamanya di kawasan perumahan yang baru dibuka kerana kebanyakan pemaju akan melantik majikannya untuk mengendalikan sistem pendawaian elektrik. Mansul lihat jam di tangan. Sudah hampir masuk waktu maghrib. Jarinya ligat memetik setiap suis lampu di dinding rumah banglo 3 tingkat yang baru siap itu. Setelah berpuas hati, dia lantas melangkah ke ruang dapur pula. Sama seperti tadi, jarinya ligat menekan suis di dinding. Semua dah okey kan? Kalau dah, jom kita pergi ke rumah lot belakang pula, kata Hasan kepada Mansur. Begitulah rutin kerja mereka. Jika sudah siap melakukan pendawaian, mereka akan memeriksa berulang kali untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan baik. Jika tidak berpuas hati, barulah mereka akan ke unit seterusnya. Namun, sebaik saja ingin melangkah keluar, tiba-tiba Hasan mencuit bahu Mansur. Kau tak tutup lampu di bilik atas ke? Tanyanya sambil menjengah ke arah tangga berdekatannya. Mansur garuk kepala. Rasanya sebelum turun ke bawah, dia pastikan semua suis ditutup. Tanpa berfikir panjang, terus dia bergegas menaiki anak tangga menuju ke atas. Dilihatnya keadaan di bilik terang benderang. Terus ditutupnya suis di dinding. Dan sebaik sahaja ingin melangkah turun, tiba-tiba dia tergamam. Dari sudut berdekatan matanya, terperasan ada sesuatu yang aneh di bilik utama. Terus dia menjengah untuk melihat lebih dekat. Sebaik matanya terarah dalam bilik itu, dia tiba-tiba tergamam. Walaupun bilik itu gelap, namun dari cahaya terang di luar, Mansur dapat melihat dengan jelas satu sosok berpakaian putih berambut panjang sedang duduk berjuntai kaki di atas palang besi di beranda luar. Mansur telan air liur. Dia kaget seketika. Dia kumpulkan kekuatan dan berlari turun. Rakannya Hasan yang berada di muka pintu terkejut melihat rakannya ketika itu. Kau dah kenapa ni? Macam kena kejar hantu, tanya Hasan kepada Mansur. Mansur tidak menjawab. Dia sekadar memberi isyarat agar mereka meninggalkan kediaman itu. Hasan yang masih kebingungan sekadar menuruti temannya itu. Lantas mereka terus menuju ke arah deretan rumah yang berada di belakang. Sebaik sampai, Mansur membuka lampu suluhnya. Cuaca di luar sudah beransur gelap. Sesekali terasa angin dari luar menyapa tubuh. Maklumlah, rumah di situ semuanya masih kosong. Malah ada juga belum siap dipasang cermin dan sebagainya. Walaupun jari
Jemarinya sibuk membuka dan menutup suis lampu di kediaman tersebut. Namun jantungnya masih berdebar kencang. Dia tidak dapat meneka sosok apa yang dilihatnya tadi. Adakah manusia atau sebaliknya? "San, kau di mana tu? Marilah sini, temankan aku," laung Manso sedikit kuat setelah melihat rakannya tiada berdekatan. Bergegas Hasan menuju ke arah Manso. "Lah, kau dah kenapa pula?" "Aku ada di belakang ni," kata Hasan sambil menghalalkan lampu suluh dipegangnya ke arah Manso. Manso tidak menjawab. Dia terus memeriksa kotak suis di hadapannya. Tiba-tiba, dia tergamam. Terdengar bunyi kuat dari atas. Bunyi seperti kaca terhempas di lantai. Manso dan Hasan berpandangan. "Bunyi apa tu?" tanya Hasan kepada Manso. Manso menggelengkan kepala. Setahunya di atas masih kosong tanpa perabot. "Jadi bunyi apa pula yang berdentum kuat tadi?" "Jom kita periksa." "Entah-entah ada penyamun datang pecah masuk agaknya," kata Hasan kepada Manso. Mereka berdua melangkah perlahan meniti anak tangga menuju ke tingkat atas. Dan sebaik sampai di depan pintu bilik utama, mereka tergamam dari celah pintu terbuka. Jelas kelihatan satu sosok berpakaian serba putih dengan rambut panjang mengurai sedang berdiri menghadap tingkap sambil memandang ke arah luar. Hasan menggigil. Lampu suluh yang dipegangnya nyaris terhempas dari tangan. Manso pula keluh tanpa kata. Terus Manso menarik tangan rakannya dan bergegas menuruni anak tangga. Manso nekat tidak mahu lagi meriksa kediaman lain ketika itu. Kalau majikannya bising, dia sudah ada jawapan. Bukan setakat itu sahaja, malah dia akan bawa Hasan sekali sebagai saksi. "Makhluk apa yang kita nampak itu, Beb?" tanya Hasan dengan wajah pucat lesi. Sebaik saja sampai di depan pagar pintu ke taman tersebut, Manso menggelengkan kepala. Dia sendiri tiada jawapan. "Kalau kau nak tahu, sebelum kita masuk ke rumah tu, aku dah jumpa makhluk tu." "Aku tanya." "Maaf, aku nampak masa kita periksa rumah pertama di unit depan tu." "Aku tak beritahu, takut nanti kau ingat aku reka cerita pula," kata Mansur. "Tapi tak sangka pula bila kita pergi ke unit belakang tu, dia ikut sekali. Kalau macam ni gayanya, aku tak nak periksa lagi elektrik pada waktu malam. Buat time siang sahaja," sambung Mansur lagi dengan nafas tercungap. "Kau rasa makhluk apa itu?" tanya Hasan lagi. Mansur diam. Namun jauh di fikirannya, dia sudah dapat jawapan. Kata-kata seorang rakan kontraktor bernama Osman yang berbual dengannya minggu lalu menguatkan lagi apa yang bermain di benaknya. Kawasan perumahan ini memang lain macam sikit. Dahulu, masa nak buat projek di sini, macam-macam benda pelik berlaku. Kalau nak tahu, di sebelah ini ada tanah perkuburan lama. Ada juga kubur-kubur itu yang berada di tepi. Kita terpaksa pindahkan, kata Osman kepadanya. "Benda pelik macam mana tu?" tanya Mansur ingin tahu. "Aku tak pernah lah jumpa, tapi mengikut cerita kontraktor yang mula-mula bersihkan tapak di sini,
Dahulu mereka banyak kali jumpa hantu perempuan berpakaian putih merayau-rayau. Ada yang pernah pingsan sebab terkejut, kata Osman panjang lebar. Sedikit sebanyak Mansur percaya mungkin makhluk yang dilihatnya itu sama dengan apa yang pernah diceritakan Osman sebelum ini. Matanya terus liar memandang sekeliling. Dia merasa seperti makhluk itu ada berdekatan. Entah mengapa tiba-tiba bulu romanya tegak berdiri. Oke korang, cerita dah habis. Jangan lupa support ya. Like, komen, subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loncengnya sekali ya. Oke, bye.